Khabar angin menyebut bekas Perdana Menteri kita, Tun Mahathir Mohamad sudah mengeluarkan kenyataan dalam isu yang hangat diperkatakan. Apa lagi kalau bukan isu kaum Melayu yang mendominasi perkhidmatan awam? Tun Mahathir tampil memberi penjelasan bahawa pada zaman kemerdekaan dulu, kerajaan telah sedar bahawa orang Melayu tercinta kita ni tak mampu bersaing dengan orang Cina. Kalau orang Cina dah terror bab bisnes, orang Melayu kenalah terror bab jadi penjawat awam. Tapi, takut juga Tun Mahathir kalau orang Melayu ni tak dapat tempat dalam perkhidmatan awam, jadi kerajaan kenalah letakkan 4 orang Melayu dalam jawatan tertinggi, sebelum orang bukan Melayu diberikan peluang. Tapi, jangan salah sangka pula ya, kerajaan tak kasih sebarang keutamaan kepada orang Melayu dalam sektor swasta. Makanya, tak hairanlah kalau tak ada tempat langsung bagi orang Melayu dalam sektor swasta. Sekarang ni ada pula timbalan Ketua Menteri Kedua Pulau Pinang, P. Ramasamy yang menuduh situasi ni berlaku semasa zaman Tun Mahathir dulu. Dia ingat Tun Mahathir ni macam orang zaman dinosaur ke, semua salah dia. Tapi Tun Mahathir memang tak tergamak nak biarkan orang Melayu ketinggalan dalam bab pekerjaan. Sebab kalau orang Cina tak nak bagi tempat, kerajaan pun takkan bagi tempat, orang Melayu ni hendak pergi mana? Masa tu kena jadi penjawat awam lah. Jadi, janganlah nak gaduh-gaduh pasal isu ni. Tun Mahathir pun dah bagi penjelasan. Orang Cina memang dah terror bab bisnes, orang Melayu pula terror bab jadi penjawat awam. Itu sajalah rahsia kejayaan negara kita. Lagi, saya nak cerita sikit tentang sebab kenapa ramai orang Melayu suka kerja kerajaan. Tapi sebelum tu, janganlah marah-marah ye kalau tak setuju dengan pendapat saya. Gaji masuk. Kita semua tahu, gaji dalam sektor awam ni memang masuk-masuk belaka. Tak adalah sampai boleh beli kereta mewah ker, tapi at least bolehlah hidup senang-senang sikit. Lagipun, ada pencen lagi tu, jadi bila dah pencen, masih boleh lagi dapat duit. Cuma janganlah berangan nak jadi seperti YB dan datuk-datuk yang suka buat parti dan jadi kerusi kosong. Tu tak boleh tolak ansur dah. Jangka masa kerja panjang. Kalau dah dapat kerja dalam sektor awam ni, tak payah risau pasal nak kerja kejap je, sebab jangka masa kerja panjang. Senang nak plan hidup dan masa depan. Lagipun, kerja kerajaan ni tak susah mana pun, asal tak buat salah dan tak gatal tangan, senang je nak kekal dalam kerja. Pekerjaan tak membosankan. Orang kata kerja kerajaan ni bosan dan tidur je kat office. Tapi sebenarnya taklah bosan sangat pun. Ada banyak kerja yang boleh buat selain dari kerja rutin harian. Misalnya, buat kerja-kerja kreatif dalam bahagian perhubungan awam, mengatur acara, dan sebagainya. Janganlah pula jadi macam kakak dalam kisah konsert hora-hori yang asyik tidur dalam office. Tu bukan kerja, tu tidur je dalam office. Faedah-faedah tambahan. Selain dari gaji yang masuk tadi, kerja kerajaan ni ada banyak faedah-faedah tambahan yang boleh dapat. Ada cuti-cuti yang banyak, ada perubatan percuma, dan yang paling best, boleh je berjalan-jalan sambil kerja. Contohnya, kalau dapat kerja dalam Kementerian Pelancongan, memang confirm lah dapat pergi melancong banyak-banyak dan dapat klaim. Kalau tak dapat kerja dalam Kementerian Pelancongan pun, cuba minta transfer ya. Kuasa. Ni memang tak boleh dinafikan. Kerja dalam sektor awam ni ada kuasa. Ada jawatan yang memang tinggi punya dan boleh kontrol sana sini. Ada yang boleh bawa rencana dan kontrol lalu lintas. Ada yang boleh masuk kedai makan dan dapat makanan free. Ni yang paling saya suka. Tapi janganlah pula disalahgunakan kuasa tu, sebab nanti masuk dalam penjara kena makan nasi lemak kosong. Jangan pandang remeh kerja di kerajaan, sektor awam ni. Walaupun orang kata kerja di sana macam siput, lambat dan tak bergerak, tapi sebenarnya ada banyak kelebihan. Pertama sekali, kalau dah kerja di sana, memang dah boleh angkat kaki lepas waktu bekerja. Tak perlu susah payah fikir pasal kerja lepas waktu tu. Berbeza dengan sektor swasta, kena buat kerja sampai tak ingat dunia, sampai balik rumah pun masih tertekan dengan kerja. Tak payahlah tu, kita ni manusia, perlu rehat juga kan. Kedua, tak payah risau sangat pasal bonus.
Walaupun tak sebesar bonus tahunan BAN, tapi bonus tahunan kerajaan ni memang terjamin. Siap ada gaji kenaikan pangkat lagi. Memang tak payahlah fikir pasal bajet ke HAP, kerajaan dah tanggung. Ketiga, dapat benefit yang lain-lain pula. Contohnya, cuti-cuti Malaysia dan cuti umum, confirm dapat. Bila rasa penat dengan kerja, bolehlah apply cuti dan jalan-jalan sikit. Cuma kena pastikan cuti tak bertindir dengan takwim kerja liar. Keempat, tak payah risau pasal kena terminik. Kalau kerja di sektor swasta, kena tunggu masa je bila bos dah tak puas hati, terus terminik kontrak. Tapi kalau kerja di kerajaan, memang selamatlah jawatan. Hanya kalau ada kesalahan disiplin atau kesalahan lain yang serius, barulah terus dipecat. Terakhir, dapat benefit tambahan yang lain-lain macam allowance, insurans, dan sebagainya. Macam-macam jenis allowance ada allowance kehadiran, allowance bahasa, allowance perumahan, allowance pengetua dan banyak lagi. Jadi, bolehlah kumpul duit sikit-sikit tu. Jadi, jangan pandang rendah kerja di kerajaan ni. Walaupun tak sehebat sektor swasta, tapi memang ada banyak kelebihan. Yang penting, kita kena buat kerja dengan penuh dedikasi dan jangan leka ya.